Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, kembali lagi bersama channel Cikgu Manaf. Okey, hari ini cikgu akan membincangkan satu subtopik daripada bab 3 untuk mata pelajaran kimia Okey, iaitu konsep mol, formula dan persamaan kimia. Okey, jadi apa yang cikgu akan bincangkan hari ini adalah bahagian terakhir daripada bab 3, iaitu berkaitan dengan persamaan kimia dari segi aspek kuantitatif. Daripada aspek kuantitatif. Apakah yang dimasukkan dengan aspek kuantitatif? Aspek kuantitatif bermaksud aspek yang akan menilai ataupun mencari kuantiti, sama ada bahan ataupun hasil tindak balas. Baik, sebagai contoh, pelajar boleh tengok. Saya bagi satu contoh. Natrium. Natrium boleh bertindak balas dengan gas klorin. Natrium boleh bertindak balas dengan gas klorin. Gas klorin untuk menghasilkan natrium klorida. Pelajar akan seimbangkan persamaan ini dengan meletakkan 2 di depan natrium klorida dan juga 2 di depan natrium pada bahan tindak balas. Daripada sini kita dapat lihat daripada persamaan stoikiometri, 2 mol natrium akan bertindak balas dengan 1 mol klorin untuk menghasilkan 2 mol natrium klorida. Jadi bermaksud 2 nisbah 1 nisbah 2 ini merupakan nisbah mol persamaan kimia yang saya tunjukkan ini. Jadi bermakna jika bilangan mol sebenar yang bertindak balas itu contohnya 0.2, maka gas klorin yang akan bertindak balas adalah 0.1 dan akan menghasilkan juga 0.2 mol natrium klorida. So ini yang dianggap sebagai aspek kuantitatif. Dari segi bilangan mol. Berdasarkan bilangan mol daripada bahan persamaan kimia yang seimbang, kita boleh menyelesaikan pelbagai masalah numerikal dengan menghitung secara perkadaran bilangan mol bahan yang dikehendaki. Bermaksud jika soalan tanya kemungkinan soalan tanya jisim natrium klorida, maka kita boleh mencari jisim natrium klorida yang terhasil berdasarkan perkadaran nisbah mol yang kita perolehi. Baik, saya bagi satu contoh untuk menjelaskan lagi apakah yang dianggap sebagai aspek kuantitatif dalam persamaan kimia. Aktiviti yang pertama, pelajar sama-sama boleh baca soalan dia. Pembakaran aluminium dalam udara menghasilkan aluminium oksida. Berapakah jisim aluminium oksida yang terhasil jika 5.4 gram aluminium dibakar dengan lengkap dalam udara? Baik kelas. So macam mana nak buat persamaan kimia yang seimbang dan seterusnya mencari nilai yang dikehendaki. So dalam kes ini, apakah nilai yang dikehendaki? Ialah aluminium oksida. Kat sini cikgu ada tunjukkan beberapa langkah yang perlu pelajar ikuti bagi memudahkan pelajar menyelesaikan soalan ini. Yang pertama, tulis persamaan kimia yang seimbang. Tulis persamaan kimia yang seimbang. Sama-sama kita tulis langkah pertama. Aluminium dalam udara. Pembakaran aluminium dalam udara. So kat sini dia kata aluminium sahaja. Soalan bagi tahu aluminium. Maka formula bagi aluminium adalah saya gunakan pen warna kuning lebih cantik. Saya suka warna kuning. Aluminium. Aluminium. Pembakaran dalam udara menghasilkan aluminium oksida. So hasilnya adalah aluminium oksida.
Okey, apakah formula aluminium oksida? Al2O3. Okey. Kat sini pelajar mungkin pernah tahu, mungkin pernah diberitahu oleh cikgu masing-masing bahawa kalau persamaan yang seimbang, bermaksud unsur apa saja unsur yang ada di sebelah bahan tindak balas. Okey, ini bahan tindak balas. Bahan tindak balas. Okey, mesti ada juga pada hasil tindak balas. Hasil tindak balas. Tapi sekarang ni kalau pelajar lihat oksigen ada di sebelah hasil tetapi tiada kan. Okey, walaupun soalan tidak bagi tahu terlibatnya oksigen kat sini, tetapi pelajar kena tahu bahawa apa sahaja aktiviti ataupun tindak balas pembakaran mesti melibatkan oksigen. Mesti melibatkan oksigen. Jadi pelajar kena tahu bahawa pembakaran ada terlibat oksigen. Okey, formula oksigen bagi adalah O2. Okey, pelajar harus ingat unsur yang wujud sebagai dewi atom seperti iodin, hidrogen, nitrogen, bromin, oksigen, klorin dan fluorin. Okey, I have no bright or clever friend. So ini adalah unsur-unsur yang wujud sebagai dewi atom. Maksudnya dia kembar, dia twins. Okey. So sekarang ni kita dah tulis persamaan tetapi kita belum seimbangkan persamaan kimia. Okey, pelajar-pelajar dah belajar macam mana nak seimbangkan persamaan. Okey, dan bila pelajar dah mahir, pelajar boleh tulis terus perkali pada persamaan kimia ini. Okey, sebagai contoh, okey, pelajar lihat oksigen ada 2, sini ada 3, aluminium ada 2. Okey, mungkin pelajar letak 2 kat sini dahulu, kan? Tetapi apabila pelajar letak 2, ia hanya merubah aluminium sahaja, tetapi oksigen tidak berubah, masih lagi tak seimbang. So dalam kes ni pelajar akan letak 3 dekat sini dan sini letak 2 untuk samakan oksigen. Maknanya oksigen ada 6, sini pun ada 6. Dan dalam kes ni aluminium kita bukan 2 lagi dah, perkali dia sebaliknya ialah 4. Okey, baik. So sekarang pelajar sudah dapat persamaan yang seimbang, iaitu langkah pertama. Pelajar dah selesai langkah pertama. Okey, settle. Okey, kita pergi ke langkah kedua. Apa yang perlu pelajar buat pada langkah kedua? Tulis nisbah mol setiap bahan. Okey, ataupun bandingkan nisbah mol bagi bahan tindak balas dan hasil tindak balas. Okey, saya selalu bagi tahu pelajar supaya tulis. Okey. Okey, kita ambil perkali. Okey, di depan setiap bahan tu. Contohnya aluminium perkali dia adalah 4. So kita tulis 4. Okey, oksigen perkali dia adalah 3. Okey, dan aluminium oksida adalah 2. Okey, so ini adalah kita panggil sebagai stoikiometri bagi persamaan tindak balas kimia ini. Okey, yang mewakili persamaan am. Jika 4 mol aluminium mesti bertindak balas dengan 3 mol oksigen untuk menghasilkan 2 mol aluminium oksida. Okey, ini adalah persamaan dia sahaja yang kita boleh jadikan sebagai rujukan. Okey, settle langkah kedua. Kita terus pergi kepada langkah ketiga. Okey, apa dia langkah ketiga kita? Okey, langkah ketiga kita keluarkan maklumat dan kenal pasti apa yang dikehendaki. Okey, apakah maklumat dan apakah yang dikehendaki? Itu sangat penting. Okey, sekali lagi kita baca. Pembakaran aluminium dalam udara menghasilkan aluminium oksida. Berapakah jisim aluminium? Okey, berapakah jisim aluminium oksida? Okey, nampak jelas kelas. Soalan yang dikehendaki ialah jisim aluminium oksida. Okey, itu yang dikehendaki. Dan yang terhasil jika 5.4 gram aluminium dibakar. So maklumat yang dia bagi adalah 5.4 gram aluminium. Okey, jadi caranya pelajar tulis maklumat pada tempat yang betul, iaitu 5.4 gram aluminium awak tulis pada
aluminium untuk mudah pelajar buat perbandingan nanti. 5.4 gram. So kita tahu ini adalah maklumat dan kita tahu yang dikendaki apa tadi? Jisim aluminium oksida. So dia nak jisim. Okey, ini yang hendak dicari. Okey, baik. Itu langkah kedua. Okey, ada pelajar tanya saya, cikgu, boleh tak pada jisim ni kita terus buat perkadaran? Maksudnya, contohnya aluminium 4, aluminium oksida 2. So, kita bagi saja 5.4 ni dengan 2, terus dapat jisim. Okey, jawapannya tak boleh. Okey, sebab perkadaran yang kita kena buat mestilah perkadaran yang melibatkan bilangan mol. Jadi kita pergi langkah yang ketiga. Langkah ketiga apa dia? Keluarkan maklumat. Langkah keempat. Kita dah keluarkan maklumat dan cari apa yang dikenaki. Langkah keempat, tukarkan maklumat kepada bilangan mol. Okey, nak tukar kepada bilangan mol macam mana? Okey, pelajar ingat lagi tak? Yang ni thing to remember. Okey, yang ni memang pelajar kena sentiasa ingat. Okey, cikgu panggil awan nano. Di mana pelajar ingat mol di tengah-tengah. Okey, mol adalah center, pusat dia. Mol, daripada mol kita boleh tukar menjadi isi padu, gas, kita boleh tukar menjadi jisim, kita boleh tukar menjadi bilangan zarah. Okey, itu hebatnya mol. Dan operasi dia sangat mudah, di mana kalau pelajar perhatikan, segala anak panah, semua anak panah yang keluar operasinya adalah darab. Keluar marah kan? Keluar marah. Marah pangkah lah. Pangkah tu darab. Contohnya mol nak keluar kepada isi padu, darab. Darab apa kelas? Darab isi padu molar. Dan pelajar kena ingat isi padu molar ni ada dua keadaan, iaitu sama ada 24 desimeter padu ataupun 22.4 desimeter padu. 24 desimeter padu adalah pada keadaan bilik dan 22.4 desimeter padu adalah pada keadaan STP. STP, Standard Temperature and Pressure. Iaitu kalau pelajar belajar dalam fizik, temperaturenya adalah 0 Celsius ataupun 273 Kelvin dan pressure dia adalah 1 atmosfera, 1 atm. 1 atm atmosfera. So dalam soalan akan bagi tahu sama ada pada keadaan bilik ataupun pada keadaan STP. So inilah yang awak perlu gunakan untuk menukarkan sama ada jisim kepada bilangan mol dan mol kepada jisim semula. So sebagai contoh, kalau mol nak tukar kepada jisim, darab dengan jisim molar, dan jisim nak tukar kepada mol, bahagi dengan jisim molar. So sekarang ni apa yang perlu awak buat sekarang ialah tukarkan maklumat kepada bilangan mol dan cari bilangan mol yang dikehendaki secara perkadaran. Pertama sekali awak kena tukar kepada bilangan mol dan cari bilangan mol yang dikehendaki secara perkadaran. Maksudnya yang aluminium ni 5.4 gram, pelajar kena tukar kepada bilangan mol terlebih dahulu. Kemudian cari bilangan mol bagi aluminium oksida secara perkadaran. Itu yang perlu pelajar buat. Sekali lagi, tengok macam mana kalau nak tukar daripada jisim kepada bilangan mol. Jisim kepada bilangan mol kita kena bahagi dengan jisim molar. Jisim molar adalah jisim, kita boleh ambil jisim atom relatif bagi sesuatu unsur, ataupun sebatian lah. So 5.4 gram ni kalau saya nak tukar kepada bilangan mol, daripada gambar rajah tadi, kena bahagi dengan jisim molar. Oleh itu bilangan mol sama dengan berapa? Sama-sama kita kira. Bilangan mol sama dengan 5.4 bahagikan dengan jisim molar bagi aluminium adalah 27 gram. Jisim molar. Pelajar tahu kan beza jisim molar dengan jisim atom relatif. Nilai dia sama, cuma jisim molar tiada, jisim atom relatif tiada unit sahaja. Jisim molar ada unit 27 gram. Kenapa ada unit? Sebab boleh ditimbang. Jisim atom kita tidak boleh timbang, kita hanya buat perbandingan sahaja.
Okey, daripada sini saya akan dapat, okey, sama-sama kita kira 5.4 bahagi 2.7. Okey, 5.4 bahagi 2.7 5.4 bahagi 27, pelajar dapat 0.2 mol. Okey, 0.2 mol. Okey kelas, kita dah dapat tukarkan maklumat kepada bilangan mol step keempat ni. Okey, cuma kita nak cari bilangan mol yang dikehendaki secara perkadaran. Kita nak cari yang ni. Okey, kita nak cari yang aluminium oksida ni. Okey, kita nak cari. So berapa bilangan mol dia? So bilangan mol dia kalau pelajar tengok, nisbah asal dia ialah 42. So kalau sini 0.2, maknanya kita boleh cari bahawa di sini adalah 0.1 mol. Sebab senang saja nak tukar kan. Okey, 0.2 maka sini 0.1. Okey, saya nak bagi tips kepada pelajar semua. Okey, untuk mengelakkan pelajar kehilangan markah, okey, dalam peperiksaan, okey, saya syorkan pelajar sekali lagi tulis macam ni okey, aluminium dan juga aluminium oksida LO2O3. Nisbah am dia ialah 4:2. Okey, so kalau sini 0.2. Okey, pelajar buat macam ni sekali lagi so ini tidak boleh dinafikan lagi, pelajar confirm dapat markah pelajar confirm dapat markah kalau pelajar buat macam ni. Maksudnya kat sini markah dia ialah perbandingan nisbah mol. Memang kalau kita nampak bahagian atas ni kita macam dah bandingkan, betul tak? Okey, tapi untuk mengkonfirmkan lagi, ayat saya betul ke tak? Betul ke tak tu? Okey, untuk mengkonfirmkan lagi, kita sekali lagi buat perbandingan nisbah mol dekat sini. Okey, jadi maka kita dapat 0.1 mol dekat sini. Okey, jadi bila dah dapat 0.1 mol, maka kita terus pada langkah terakhir, iaitu langkah penyelesaian. Okey, penyelesaian macam mana cikgu? Sebab 0.1 mol yang awak dapat ni bukan jawapan akhir. Jawapan akhir tadi nak apa tadi? Jawapan akhir nak jisim kan? Soalan nak jisim tadi. So kali ni kalau tadi awak tukar jisim kepada bilangan mol dekat sini. Okey, dekat sini awak tukar jisim kepada bilangan mol. Sekarang tugas awak nak tukar mol kepada jisim balik. So mol di tengah-tengah nak keluar marah, darab. Okey, oleh itu jisim, okey, jisim sama dengan berapa? Jisim sama dengan mol darab jisim molar 0.1 darab dengan jisim molar bagi aluminium oksida. Okey, aluminium oksida kat sini saya nak bagi tahu sekali lagi, pelajar hanya ambil formula aluminium oksida sahaja, iaitu Al2O3. Jangan melibatkan 2 kat depan ni. 2 kat depan ni hanyalah perkali. So dia tidak terlibat dalam mencari jisim molekul relatif bagi aluminium oksida. Okey, secara tepatnya bukan jisim molekul relatif jisim formula relatif bagi aluminium oksida. Okey, so sekarang ni ingat Al2O3. So Al2O3 jadi 27, 2 darab 27 untuk aluminium tambah dengan 3 darab 16 untuk oksigen. So jawapannya berapa? Okey, sama-sama kita kira. Saya pun baru kira ni. Okey, 0.1 darab dengan kurungan 2 darab 27 tambah dengan 3 darab 16. Okey, so jawapannya ialah 10.2 gram. Okey, ini contoh yang pertama, 10.2 gram. Okey, inilah jisim aluminium oksida yang dihasilkan. Okey, boleh faham Boleh faham So ingat yang sentiasa ingat ni konsep mol ni. Mesti pelajar kena ingat. Okey, cikgu tunjuk contoh yang kedua. Okey, mungkin boleh sempat untuk contoh yang kedua. Okey, thing to remember, sentiasa ingat ni. Okey, konsep mol ni. Okey, aktiviti 2, penguraian kalsium karbonat oleh haba adalah seperti berikut. Okey, dalam kes ni soalan ni dah bantu pelajar dia dah bagi formula persamaan kimia. Dan kalau kita lihat sama-sama, persamaan kimia ni dah seimbang Cuba kita lihat, kalsium ada satu sebelah bahan
dan ada satu sebelah hasil. Karbon ada satu sebelah bahan dan satu sebelah hasil. Oksigen ada satu sebelah bahan tindak balas dan oksigen ada 3. Tak nampak. Sekarang dah pakai spek pun tak nampak ni. Oksigen ada 3 pada bahan dan ada juga 3 pada hasil. So settle. Jadi tulis persamaan kimia yang seimbang. Okey, langkah 1 dah settle. Okey, tak apa, saya tulis balik. Okey, saya nak pen warna kuning. Okey. Kalsium karbonat diuraikan. Okey, dipanaskan dipanaskan, tidak melibatkan oksigen. Kalau pembakaran baru melibatkan tambah O2. Ingat tu. Kalsium oksida dan juga karbon dioksida CO2. Okey, step kedua, tulis nisbah mol setiap bahan. Okey, 1 1 1. Okey, nampaknya nisbah dia 1 1 1. Yang ni rasanya lebih senang kot. Okey. Baik, step ketiga, keluarkan maklumat dan kenal pasti apa yang dikehendaki. Keluarkan maklumat kita. Okey kelas, ingat maklumat tidak semestinya pada bahan tindak balas. Maklumat boleh jadi pada hasil tindak balas. Okey, so ini bahan, ini hasil, kan? So maklumat tidak semestinya pada bahan sahaja. Okey, dan sama juga apa yang hendak dicari tidak semestinya pada hasil sahaja. Kadang-kadang soalan akan tanya apa yang hendak dicari tu pada bahan. Okey, sebagai contoh soalan ni, berapakah jisim kalsium karbonat yang diperlukan untuk menghasilkan 1.2 desimeter padu gas karbon dioksida pada keadaan bilik? So, bila kita keluarkan maklumat, okay, step ketiga ni, bila kita keluarkan maklumat, kita dapati apa kelas? Iaitu maklumat adalah pada hasil, iaitu 1.2 desimeter padu. Dan yang dikehendaki kat sini apa dia? Jisim, kan? Dia nak jisim. Yang ditanya adalah pada bahan tindak balas dan maklumat adalah pada hasil tindak balas. Okey, step keempat kita kena buat apa kelas? Okey, kelas macam belajar mengajar kat kelas pula. Okey, macam mana pelajar-pelajar kita nak tukarkan kepada bilangan mol. Tukarkan maklumat kepada bilangan mol dan cari bilangan mol yang dikehendaki secara perkadaran. So, bilangan mol. Macam mana nak tukar kepada bilangan mol? Jangan panik. Ada pelajar panik. Oh, nak tukar pada bilangan mol. Okey, bagi jisim molar. Bagi jisim molar. Terus. Okey, 12 campur 16 darab 2. 2 darab 16. Okey, buat macam ni apa dia? Kalau awak macam ni salah Sebab sekarang maklumat awak adalah isi padu gas. So, kalau isi padu gas, apa yang perlu pelajar buat? Kena tukar kepada bilangan mol dengan cara bahagikannya dengan isi padu molar. Nampak tak? Kita berada di sini sekarang. Kita berada di isi padu gas. Bila kita nak tukar kepada bilangan mol, tengok nak panah, masuk semua bagi isi padu molar. Dan berapa isi padu molar? Sama ada 24 ataupun 22.4 desimeter padu. Dalam kes ni, rasa-rasanya yang mana satu? 24. Kenapa 24 cikgu? Sebab pada keadaan bilik. So, awak tukar dulu kepada bilangan mol. Okey, bilangan mol. Mana ni? Okey, sekejap. Okey, bilangan mol. Bilangan mol sama dengan berapa? Sama dengan 1.2. Okey, desimeter padu bahagi dengan 24 desimeter padu. Okey, saya tak letak unit pun tak apa, tak ada masalah. Okey, yang penting saya tahu unit akhir dia ialah berapa? 1.2 bahagi 24 0.5 0.05 mol. Okey, so kalau sini 0.05 mol, automatik kita boleh tahu kita boleh tahu sini berapa, kan? 0.05 mol juga. Kenapa 0.05 mol juga cikgu? Sebab tengok ni. Okey, nisbah dia adalah 1 1. Nisbah asal dia 0.05 mol ni sebenarnya apa? Sebenarnya inilah yang bertindak balas. Nilai mol yang sebenar bertindak balas. Okey, kalsium karbonat yang bertindak balas untuk menghasilkan 0.05 mol karbon dioksida.
Okey, tapi kat sini dia bagi soalan dia terbalik kan. Dia bagi maklumat hasil dan kita nak cari bahan berapa. Okey, adakah ini jawapan akhir? Tidak, kerana awak perlu tukar semula kepada jisim. Okey, nak tukar kepada jisim, ingat macam mana? So ada pelbagai cara lah yang mungkin cikgu awak ajar. Okey, kalau yang ni kita darab kan, yang ni darab, yang ni bahagi. So banyak cara sebenarnya. Okey, tapi saya suka guna cara ni lah, cara kefahaman, iaitu pelajar ingat yang awan nano ni. Pelajar ingat awan ni, pelajar confirm boleh jawab. Okey, sekarang awak berada di mol, awak nak tukar kepada jisim kan. Daripada isi padu gas tadi, awak tukar kepada bilangan mol dengan cara bahagi isi padu molar. Sekarang dah dapat bilangan mol secara perkadaran, awak nak tukar semula kepada jisim. Nak tukar kepada jisim kena buat apa? Darab jisim molar. Darab jisim molar bagi kalsium karbonat. Okey, so oleh itu jisim sama dengan apa? Okey, sama-sama kita kira. Jisim sama dengan, okey, berapa bilangan mol? 0.05 darab dengan kalsium karbonat. Okey, pelajar ingat kalsium 40, karbon 12, alhamdulillah saya ingat lagi. Tambah dengan oksigen ada 3 kan? Okey, 3 darab 16. Okey, so kita sama-sama kira. 0.05 darab dengan 40 tambah dengan 12 tambah dengan 3 darab 16. So pelajar akan dapat 30.8 gram. Okey, 30.8 gram. Okey, betul kalsium karbonat 40, saya cek lagi sekali, 40 campur karbon 12 campur dengan oksigen ada 3 darab 16. So jisim molekul relatif bagi kalsium karbonat adalah 100. Okey, darab dengan 0.05. Okey, macam mana saya dapat 30.8 gram tadi? Tersalah tekan lah tu. So jawapan saya 5 gram. Okey, 5 gram. Okey, inilah jisim dia yang terhasil. Tadi ada kesilapan sikit kan? Okey, baik. Ini contoh kedua. Baik, saya pergi satu contoh yang terakhir untuk pelajar faham. Kali ini saya tak tulis saya tak bagi dah langkah ni. Pelajar kena ingat sendiri. Okey, sama-sama kita tengok. Okey, so sama juga soalan ni dah bagi persamaan yang sudah seimbang. Okey, so nisbah dia adalah 2. Kita tulis kat sini teruslah 2, 2, 2, 1. Okey, apabila 0.23 gram natrium dimasukkan ke dalam air, logam tersebut bertindak balas dengan cergas di permukaan air. Okey, kira jisim natrium hidroksida yang dihasilkan. Okey, baik. Natrium hidroksida, okey, kita bayangkan tak ada lagi persamaan seimbang Natrium, okey, satu unsur yang sangat aktif, boleh bertindak balas dengan air, okey, H2O, untuk menghasilkan larutan beralkali iaitu natrium hidroksida. Dan juga pada masa yang sama dia akan membebaskan gas hidrogen. Okey, nanti awak akan belajar dalam bab jadual berkala nanti. Okey, tindak balas logam kumpulan 1 Baik, so bila kita seimbangkan, okey, kita letak sini ada 2, H ada 3 kan. Okey, so saya akan seimbangkan hidrogen dahulu, iaitu letak 2 sini. Okey, dan sini pun letak 2. So hidrogen ada 4 dan oksigen ada 2. Okey, natrium juga ada 2. Okey, boleh 2 natrium menghasilkan 2 H2O, menghasilkan 2 natrium hidroksida dan juga 1 mol hidrogen. Okey, step kedua kita nyatakan nisbah mol 2, 2, 2, 1. Step ketiga, keluarkan maklumat. Okey, dan kenal pasti apa yang hendak dicari. Okey, maklumat dia apa? 0.23 gram natrium.
Mana satu natrium? Okey, yang ni. Tulis bawah natrium 0.23. Okey. Kenal pasti apa yang hendak dicari? Okey, jisim natrium hidroksida yang dihasilkan. Jisim natrium hidroksida yang dihasilkan. So yang ni dia nak jisim. Okey, so step keempat, tukar kepada bilangan mol maklumat ni dan cari bilangan mol yang dikehendaki secara perkadaran. So kat sini jisim nak tukar kepada bilangan mol, nak masuk dalam kan? Nak masuk macam mana? Bahagi 0.23. Okey, bahagi dengan natrium, jisim atom relatif dia 23 ataupun jisim molar dia 23 gram. So awak akan dapat kat sini 0.01 0.001. Okey, 0.001. 0.23 bahagi dengan 23, 0.01. Okey, 0.01. Automatik sama juga kita akan dapat kat sini 0.01 mol. Okey. Dan macam saya cakap tadilah, untuk mengelakkan kehilangan markah ataupun cara kerja awak tidak boleh dipertikaikan lagi, awak boleh buat macam ni Na nisbah natrium hidroksida. Okey, nisbah dia adalah 2:2. Maka sini 0.01. Yang ni juga okey, buat macam ni 0.01 mol. Okey, dapat dah markah kat sini. Okey, so bila dapat markah kat sini, kita nak cari jisim. Okey, step terakhir Step terakhir penyelesaian, step kelima, iaitu mol di tengah-tengah. Nak cari jisim kena keluar Nak keluar kena darab. Darab dengan jisim molar. Oleh itu jisim sama dengan 0.01 darab dengan jisim molar bagi natrium hidroksida. Sekali lagi, jangan libatkan perkali dua ni. Okey, dia tidak termasuk dalam menentukan jisim formula bagi bagi natrium hidroksida jisim formula relatif bagi natrium hidroksida iaitu 23. Okey, untuk natrium O ada 1, ada 16 dan H ada 1. So jawapan dia adalah berapa? Okey, sama-sama kita kira 0.01 darab dengan 23 tambah 16 tambah 1. So dapat 0.4 gram. Okey. Baik, kita selesaikan satu lagi soalan kelas. Isi padu gas hidrogen yang dihasilkan pada suhu bilik. Yang ni. Kan? So yang ni awak buat macam ni saja. Rujukan awak tadi natrium kan? Natrium yang awak dapat tadi, maklumat dia. Sekarang bandingkan dengan hidrogen. Gas hidrogen Jadi sekarang ni natrium kita nisbah asal dia adalah 2:1 dan bilangan mol yang sebenar adalah 0.01. Bermakna sini adalah 0.005 mol. Okey, dapat markah sekali lagi untuk ni. Dan sekarang step yang terakhir, mol nak tukar kepada isi padu gas hidrogen. Nak tukar pada isi padu, darab. Darab kena darab lah kan. Mol kena nak keluar kena darab. Darab apa? Jisim molar ke isi padu molar? Mesti darab isi padu molar. Okey, isi padu molar pada suhu bilik ialah 24. Okey. So sekarang isi padu oleh itu isi padu hidrogen sama dengan 0.05 mol darab dengan 24 desimeter padu. So pelajar akan dapat 0.05 darab 24. Pelajar dapat 1.2 desimeter padu. Okey. Dan kalau pelajar nak tukar kepada sentimeter padu, darab saja dengan 1000 so bersamaan dengan 1200 cm padu. Okey. Baik, saya rasa itu saja untuk topik kali ini. InsyaAllah cikgu akan upload lagi video-video yang berkaitan
Okey, dan jika pelajar-pelajar tidak faham, pelajar boleh tulis di ruangan komen untuk bertanya. Okey, mungkin cikgu boleh jawab soalan-soalan pelajar tersebut, insya-Allah. Okey, kita berhenti setakat ini dulu. Okey, terima kasih kerana menonton. Menonton betul ke? Okey, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.